يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات. فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان. واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. فضلا وجودا. السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين.
وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. صدق الله العظيم. Dan sudah tentu akan ditiup sangkakala. Maka pada waktu itu matilah makhluk-makhluk yang ada di langit dan yang ada di bumi. Kecuali sesiapa yang dikehendaki Allah, terkemudian mati. Kemudian ditiup sangkakala sekali lagi. Maka dengan serta-merta mereka bangun berdiri, menunggu kesudahan masing-masing. Dan akan bersinar terang benderanglah bumi hari akhirat dengan cahaya Tuhannya. Dan akan diberikan kitab suratan amal untuk dibicarakan. Dan akan dibawa nabi-nabi serta saksi-saksi. Dan akan dihakimi di antara mereka dengan adil. Sedang mereka tidak dikurangkan balasannya sedikit pun. Dan akan disempurnakan bagi tiap-tiap seseorang balasan apa yang telah dikerjakannya. Dan Allah lebih mengetahui akan apa yang mereka telah lakukan. Dan orang-orang kafir akan dihalau ke neraka Jahannam dengan berpasuk-pasuk. Sehingga apabila mereka sampai ke neraka itu, dibukakan pintu-pintunya. Dan berkatalah penjaga-penjaganya kepada mereka, bukankah telah datang kepada kamu rasul-rasul dari kalangan kamu sendiri yang membacakan kepada kamu ayat-ayat Tuhan kamu dan memperingatkan kamu akan pertemuan hari kamu ini? Mereka menjawab, ya, telah datang. Tetapi telah ditetapkan hukuman azab atas orang-orang yang kafir. Setelah itu dikatakan kepada mereka, masukilah pintu-pintu neraka Jahannam itu dengan keadaan tinggal kekal kamu di dalamnya. Maka seburuk-buruk tempat bagi orang-orang yang sombong takabur ialah neraka Jahannam. Dan orang-orang yang bertakwa kepada Tuhan mereka akan dibawa ke syurga dengan berpasuk-pasuk, yakni dengan berkumpulan-berkumpulan. Sehingga apabila mereka sampai ke syurga, yang pintu-pintunya sedia terbuka dan penjaga-penjaganya mengalu-alukan mereka dengan kata-kata, salam sejahtera kepada kamu, berbahagialah kamu, maka silalah masuk ke dalam syurga ini dengan keadaan tinggal kekal di dalamnya. Mereka pun masuk. Serta mereka berkata, segala puji tertentu bagi Allah yang telah menepati janjinya kepada kami dan yang menjadikan kami mewarisi bumi syurga ini dengan sebebas-bebasnya. Kami boleh mengambil tempat dari syurga ini di mana sahaja kami sukai. Maka pemberian yang demikian ialah sebaik-baik balasan bagi orang-orang yang beramal. Dan pada hari itu engkau akan melihat malaikat beredar di sekeliling arash dengan bertasbih memuji Tuhan mereka, serta mereka dihakimi dengan adil dan masing-masing bersyukur akan keputusan itu dengan mengucapkan segala puji tertentu bagi Allah, Tuhan yang memelihara dan mentadbir seluruh alam. Kita berada pada ayat-ayat terakhir surah Az-Zumar. Surah yang ke-39, juzuk yang ke-24, ayat 68 sehingga ayat 75, sekaligus menutup penafsiran surah Az-Zumar ini. Dalam surah ini diceritakan kepada kita tentang bagaimana proses berlakunya kiamat. Kalau sebelum ini, dalam ayat yang kita tafsirkan sebelum ini, Allah Subhanahu Wa Taala menyebut dalil-dalil ketuhanan, dalil-dalil keesaan. Sebagaimana sebelum ini juga kita telah baca ayat yang menerangkan tentang kesudahan orang kafir secara ringkas pada hari kiamat kelak. Dan juga balasan bagi orang beriman secara ringkas pada hari kiamat kelak. Itu pada ayat 60 dan 61. Pada ayat 68 sehinggalah ayat 75, maka Allah menerangkan proses yang detail. Daripada kiamatnya sehingga penghakimannya, sehinggalah pada pembalasannya dan dialog yang berlaku di antara
ahli neraka dengan malaikat penjaga neraka. Dan juga dialog orang bertakwa yang masuk dalam syurga dengan malaikat Ridwan yang menjaga syurga. Kemudian Allah menceritakan tentang doa dan pujian orang-orang bertakwa kepada Allah SWT. Kemudian Allah menyebut tentang ucapan puji-pujian yang dilakukan oleh para malaikat dan orang-orang yang beriman serentak bila mana tamatnya penghakiman dan pengadilan Allah SWT. Maka ini gambaran umum kepada penafsiran pada malam ini. Kata Allah, wa nufiqa fis-sur fasa'iqa man fis samawati wa man fil ard illa man syaa Allah. Ditiupkan sangkakala. Bila mana ditiupkan sangkakala, maka semuanya mati mengejut. Perkataan fasa'iqa maknanya mati mengejut sekaligus. Bila mana berlakunya tiupan sangkakala. Dek kerana ketakutan yang melampau dan kuatnya suara tersebut yang mematikan seluruh penduduk langit dan penduduk bumi. Bukan sekadar penduduk bumi yang mati. Penduduk langit yang terdiri di kalangan para malaikat turut mati. Waktu mana malaikat Israfil AS meniupkan sangkakala yang merupakan tiupan yang pertama yang dinamakan sebagai tiupan yang mematikan. Maka ketika itu manusia di dunia mati serentak dan makhluk Allah di langit yang berupa malaikat juga mati serentak. Tetapi ada golongan yang dikecualikan. Kata Allah, illa man syaa Allah, melainkan orang yang dikecualikan oleh Allah. Siapakah yang dikecualikan oleh Allah SWT? Kebanyakan para ulama tafsir menyatakan yang dikecualikan itu ialah Jibril, Mikail dan Israfil. Itu 3 malaikat yang belum mati pada tiupan sangkakala yang pertama. Disebut dalam hadis yang diriwayatkan daripada Anas bin Malik. Sebagaimana tercatat dalam kitab At-Tafsirul Ma'thur ataupun Ad-Durrul Manthur fi Tafsiril Ma'thur oleh Imam As-Suyuti rahmatullahi alaih. Bahawa Allah Ta'ala berfirman, dan kadang Allah Ta'ala mengetahui, wahai malaikat maut, siapa yang belum mati? Lalu malaikat maut menjawab, ya Allah, hamba-Mu Jibril dan Mikail dan hamba-Mu aku malaikat maut. Lalu kata Allah, sekarang matikan. Sekarang kamu ambil nyawa. Maka diambil nyawa Israfil. Dicabut nyawa Israfil. Maka Allah bertanya pada malaikat maut dalam keadaan Allah mengetahuinya. Sekarang siapa yang tinggal? Maka jawab malaikat maut, ya Allah, hamba-Mu Jibril dan hamba-Mu malaikat maut. Kemudian Allah memerintahkan dicabut nyawa Jibril. Lalu malaikat maut mencabut nyawa Jibril AS. Kemudian Allah Ta'ala bertanya, faman baqiya ya malakal maut? Siapa lagi yang tinggal sekarang? Dalam keadaan Allah Maha mengetahui. Lalu kata malaikat maut, ya Allah, hamba-Mu malaikat maut dan engkau ya Allah. Lalu kata Allah Ta'ala kepada malaikat maut, mut, mati kamu, mut. Maka malaikat maut berada di antara syurga dan neraka dan dia mencabut nyawanya sendiri. Maka matilah semua. Maka ini proses tiupan sangkakala pertama. Sebahagian besar manusia mati, makhluk Allah mati dengan tiupan sangkakala. Melainkan apa yang dikecualikan oleh Allah, yakni malaikat tadi. Yang tidak mati melainkan dengan cara mencabut nyawa. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, thumma nufiqa fihi ukhra. Kemudian ditiup sekali lagi sangkakala. Orang yang pertama yang Allah Ta'ala hidupkan ialah Israfil AS. Kerana Israfil akan meniupkan sangkakala. Sebab bila dah mati semua, malaikat maut pun dah mati. Kerana malaikat maut kerjanya ialah mengambil nyawa, bukan menghidupkan. Dia cuma ambil nyawa. Itu kerja malaikat maut. Maka Allah menghidupkan Israfil AS untuk meniupkan sangkakala. Yang ini dinamakan sebagai tiupan ataupun nafkhatul ihya. Tiupan yang menghidupkan. Yang pertama dia panggil nafkhatul imatah. Tiupan yang mematikan. Yang kedua dia panggil nafkhatul ihya. Iaitu tiupan yang menghidupkan. Maka kata Allah, maka ditiup sangkakala sekali lagi. فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ. Dan ketika itu semua manusia bangkit. Bangun. Bangun untuk menuju kepada mahsyar. Semua kubur-kubur dibongkarkan.
Sebagaimana Allah sebut dalam ayat-ayat yang lain, keadaan manusia waktu mana ditiup sangkakala kedua dengan firman-Nya, fa innama hiya zajratun wahidah, sesungguhnya tiupan itu hanyalah merupakan satu tiupan yang kuat. Fa idahum bisahirah, maka ketika itu mereka pun bangkit dan bangun. Kata Allah, yauma yad'ukum fatastajibuna bihamdihi wa tadhunnuna in labistum illa qalila, hari di mana kamu dipanggil dihidupkan, maka kamu memperkenankan ataupun kamu memuji Allah Ta'ala dan kamu merasakan kehidupan dunia itu cumalah sebentar dan seketika. Kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, wa min ayatihi an taqumas samaa'u wal ardu bi amri thumma idza da'akum da'watan minal ard id antum takhrujun, dan kemudian bila mana ditiup sangkakala yang berikutnya, maka kamu semua keluar daripada kubur. Allah menjelaskan tiupan kedua keluar semua daripada kubur. Ini yang disebut dalam ayat yang lain, wa izal kuburu bu'thirat, dan ingatlah pada hari kubur semuanya dibongkarkan. Maksud bongkar, makna semua keluar daripada belahan kubur. Semua manusia. Bermula daripada Nabi Muhammad SAW. Diikuti dengan orang beriman dan kemudian semuanya bangkit. Qiyamun yang zurun, semuanya bangun dalam keadaan tertanya-tanya nasib masing-masing. Masing-masing berfikir, apa jadi pada aku? Bagaimana kesudahan aku? Bagaimana akibat aku? Masing-masing takut dalam keadaan penantian. Sebagaimana disebut dalam hadis, bahawa manusia menanti selama 50,000 tahun sebelum mereka dihisab. Menunggu dengan penuh cemas dan takut. Yang sebahagian mereka ini mengharungi ataupun berada pada kedalaman peluh mereka dek takut tadi. Ada yang ke pangkal buku lali, ada yang sampai lutut, ada yang sampai pinggang, ada yang sampai hidung. Peluh tadi kerana ketakutan, kerana kebimbangan, dalam keadaan kepanasan umpama matahari sejengkal di atas kepala. Ini qiyamu yang zun, tunggu je, tunggu. Dalam keadaan penuh takut. Melainkan kita dah sebut semalam, melainkan orang beriman. Sebahagiannya berada bawah teduhan Allah, sebahagiannya diamankan dengan pelbagai keadaan orang-orang yang beriman. Kemudian kata Allah, wa asyraqatil ardu binuri rabbiha, maka pada hari itu bumi mahsyar diterangi dengan cahaya Tuhan. Yani Allah Ta'ala bertajalli, yani Allah Ta'ala bertemu dengan seluruh makhluk. Maka teranglah bumi mahsyar. Wa wudi'al kitab, dan diletakkan buku catatan anak-anak Adam masing-masing. Sama ada diletakkan di sebelah kanannya, atau diserahkan sebelah kanannya, atau diserahkan sebelah kirinya. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqih wa nukhriju lahu yaumal qiyamati kitaban yalqahu mansyura. Setiap orang akan dikalungkan di lehernya buku catatan masing-masing. Setiap orang ni kalung kat leher buku catatan masing-masing, kemudian dibentangkan buku catatan. Masing-masing bangkit dengan terkalung buku catatan. Kemudian diambil buku catatan tadi, sama ada diserahkan tangan kanan atau kiri sesudah penghisapan. Diambil buku catatan dan dihisap. Satu persatu apa yang berlaku, apa yang dilakukan, apa yang dibuat. Sebahagian mereka terlepas daripada hisap. Sebahagian mereka dihisap dengan ringkas. Sebahagian mereka dihisap dengan panjang. Semuanya bergantung keadaan iman masing-masing. Kemudian kata Allah, ketika mana dihisap, waji'a bin nabiyyin wasyuhada, dibawa bersama nabi-nabi dan para saksi. Artinya Allah Ta'ala yang menegakkan keadilan. Tidak cukup buku catatan hisap, buku catatan yang tertulis amalan dan perbuatan. Bahkan Allah mendatangkan nabi-nabi setiap umat untuk bertanya kepada nabi-nabi apakah mereka sudah sampaikan dakwah, dan bertanya kepada umat yang akan mendapat azab, apakah kamu sudah mendengar dakwah. Kemudian Allah Ta'ala akan memanggil saksi-saksi di kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan di kalangan orang-orang yang beriman. Saksi semuanya orang yang diiman. Kerana orang kafir tak akan jadi saksi. Saksi kepada para nabi yang sudah menyampaikan dakwah. Saksi yang terulang pada hari kiamat ini sebagaimana Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata
litakunu syuhada'a 'alan nas. Demikian kami jadikan umat Muhammad itu umat terbaik yang akan menjadi saksi pada seluruh umat. Artinya bila didatangkan Nabi Nuh, maka Nabi Nuh ditanya, wahai Nuh, dan kadang Allah mengetahui jawapannya, apakah kamu sudah menyebarkan dakwah? Lalu kata Nabi Nuh, na'am ballagtu, ajal ballagtu. Ya, aku dah sampaikan. Kemudian ditanya pada umat Nabi Nuh, apakah Nabi Nuh sudah menyampaikan? Umat Nabi Nuh kata tak. Tak ada dakwah pun. Tak ada disebut dakwah. Lalu Nabi Nuh berkata, ya Allah, engkau mengetahui aku benar. Kemudian Allah Ta'ala memanggil saksi di kalangan umat Muhammad. Dan mereka menyaksikan bahawa Nabi Nuh menyampaikannya, maka umat ini dihukum masuk neraka. Dan demikian Nabi-Nabi dipanggil. Setiap Nabi itu dipanggil, mereka menyebut tentang amanah mereka. Dan setiap umat masing-masing ditanya, masing-masing kata tak disampaikan. Kerana takut mereka gerung mereka dengan hukuman pada hari itu. Mereka tak ngaku. Macam orang tahu dia kena hukum, dia tak ngaku lah. Dia takut. Hukum kat dunia pun orang dah tak nak ngaku. Ini kan hukum akhirat. Maka mereka tak ngaku, maka Allah datangkan saksi. Allah SWT boleh saja masukkan neraka terus. Tapi Allah nak tunjukkan keadilan. Bukan setakat buku catatan. Bukan Nabi pun dipanggil. Bukan setakat Nabi dipanggil. Saksi pun dipanggil. Ketika mana Allah memanggil Nabi Isa AS. Wahai Isa, apakah kamu yang berkata, jadikan aku dan ibuku sebagai Tuhan? Mu ke cakap macam tu? Kata Nabi Isa AS, ya Allah, engkau mengetahui aku tak pernah kata. Bukan aku kata, Tuhanku, Tuhanmu ialah Allah, maka sembahlah kamu. Itu yang aku kata. Lalu ditanya pada umatnya menafikan. Umatnya kata, yelah kami sembah Nabi Isa. Nabi Isa yang suruh. Maka dipanggil umat Muhammad untuk jadi saksi. Untuk membohongi mereka. Yang membohongi Nabi dan Rasul. Artinya orang-orang kafir ini bukan kat dunia mereka menipu pada Nabi. Membohongi pada Nabi. Akhirat kelak mereka akan buat benda yang sama. Untuk tunjukkan watak tu tak berubah. Watak orang tak insaf. Bukan sebab itu kata Allah, kalau mereka kembali ke dunia, mereka ulang benda sama juga. Mereka akan tetap membohongi Nabi-Nabi dan Rasul. Kerana itu Allah tak kembalikan mereka. Kerana orang sombong ni, dia tak akan berhenti sombong. Sehingga dia mendapat azab. Tuan-tuan, bila orang tu sombong, senang ke kita nak buang sombong? Susah. Dia terkena azab yang besar betul, baru hilang sombong. Kadang-kadang sikit-sikit baik je, sombong balik. Jatuh, naik balik, sombong balik. Kerana sombong satu perangai, kalau orang tu ada, ini penyakit dia panggil da'ul idal. Penyakit yang payah sembuh. Kalau kita kata penyakit kanser payah sembuh, kita sebut penyakit sekian-sekian wabak tu payah sembuh. Payah lagi sembuh penyakit sombong. Sombong. Dek kerana ada sombong lah orang boleh lawan Nabi. Setakat lawan ulama' tu biasa je. Yang menghina Nabi-Nabi. Kalau kita dengar hari ni orang menghina ulama' itu perkara biasa. Kerana sombong bersarang di hati. Bukan dia rasa dia lebih pandai pada ulama'. Lebih tahu. Lebih tahu. Itu penyakit manusia. Dan itu penyakit iblis. Sebab itu kita berlindung pada Allah daripada kena penyakit sombong. Ini kalau kita terkena, agak sukar untuk kita buat. Ayo nak buat. Melainkan orang-orang yang Allah Ta'ala rahmati. Sebab itu kita diminta melakukan amalan-amalan yang menghilangkan kesombongan. Buat amalan-amalan yang sehingga sombong kita pergi hilang ataupun kita katakan sombong ini makin berkurang. Kemudian kata Allah, kita menyebut tentang apa yang berlaku pada hari kiamat kelak, iaitu bumi mahsyar diterangkan dengan cahaya Allah, kemudian buku catatan diletakkan, bukan digantungkan pada leher masing-masing, kemudian didatangkan nabi-nabi dan didatangkan saksi-saksi. Wa qudiya bainahum bil haqqi wa hum la yuzlamun. Sesudah itu barulah diputuskan ahli syurganya dan ahli neraka dengan sebenar. Dalam keadaan Allah Ta'ala tidak menzaliminya. Maksud tidak menzalimi, yang buat baik Allah tak akan kurangkan pahalanya. Tak kurang, Allah tak menzaliminya. Yang buat jahat Allah tak akan tambah azabnya. Takat tu dibuat jahat banyak tu azab dia. Kerana semuanya dah ditentukan. Allah tidak melebihkan. Yang buat baik Allah tak akan sia-sia kebaikannya walau sekecil mana. Yang buat jahat Allah tak akan hukum lebih daripada kejahatan yang dibuat. Kalau kejahatan bab ni, bab itulah dia hukum.
Tak macam kita lah. Kita ni lebih-lebih. Artinya kalau hukum orang lebih-lebih. Salah sikit pun kita tambah lah jadi banyak. Itu perangai manusia. Allah bersikap adil. Allah bersikap adil kepada orang yang jahat. Apatah lagi kepada orang yang baik. Yang baik tidak dikurangkan kebaikannya. Yang jahat tidak akan ditambah azabnya. Artinya mengikut apa yang mereka layak. Sebagaimana Allah berfirman dalam ayat yang lain. وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ بِالْقِسْطِ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ. Dan kami menegakkan neraca dengan benar. Kami tegakkan neraca timbangan untuk menimbang amalan manusia dengan benar pada hari kiamat kelak. Tidak ada satu pun jiwa yang dizalimi walau sekecil mana pun. Siapa yang mendatangi apa-apa pun perbuatan, kami akan bawa. Dan kami akan hisap. Sekecil mana pun, walau sebesar zarah. Sebab Allah Maha Adil. Semua akan dicatat. Kata ulama yang dimaksudkan sebesar zarah ini, walau senyum. Senyum kita pun Allah catat. Jangan cakap je, kita senyum. Senyum sebab apa? Sedekah ke perli? Senyum tu. Kan senyum kan ada banyak makna. Kadang-kadang senyum tu makna mengumpat. Kadang-kadang senyum tu sedekah. Kadang-kadang senyum tu mengorat. Kadang-kadang senyum tu cari pasal. Senyum tadi, dia banyak. Maka itu pun ditulis. Ditulis bukan sekadar perkataan. Bukan melirik mata. Mata kita lirik kanan kiri. Pun akan ditulis. Kita lirik ni ada macam-macam. Lirik tengok sebelah macam mengumpat. Cik tidur sebelum. Itu mata mengumpat. Atau melirik dengan maksud yang lain. Melirik dengan, ya ada tujuan banyak. Benda tu akan dicatat. Sekecil itu. Senyum pun dicatat. Melirik mata pun dicatat. Jangan kata perkataan kita yang banyak. Kenapa? Kerana Allah Maha Adil. Kalaulah senyum itu senyum yang baik, maka dapat pahala. Kalau lirikan itu lirikan mata yang baik, maka dapat pahala. Kalau hanya memandang itu pandangan yang baik, maka dapat pahala. Maka ini bagaimana Allah Ta'ala menghakimi manusia. Kemudian kata Allah, وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ. Dan disempurnakan setiap nyawa, setiap jiwa itu. Apa yang mereka lakukan. Dan Allah Maha mengetahui apa yang mereka lakukan semuanya. Allah Ta'ala kata Allah sempurnakan setiap balasan. Baik dan buruk. Dan Allah SWT itu mengetahui. Allah sebenarnya tak perlu pun Nabi dan saksi, tak perlu. Allah tak perlu pun buku catatan. Kerana Allah mengetahui setiap perbuatan manusia. Bukan kalau tak ada buku catatan, Allah pun tak tahu. Buku catatan hilang. Tak tahulah dia. Atau saksi tak datang. Tak tahu. Tidak. Yang saksi, yang buku catatan, yang semua ini bagi melambangkan apa? Keadilan Allah, satu. Yang kedua, bagi menyempurnakan hujah. Hujah. Sebab orang akan kata tak ni hujahnya. Dan yang ketiga ialah untuk menolak sebarang alasan. Manusia kan beri jalan alasan macam-macam. Saya tak tahu apa alasan kita. Sebagaimana kita kat dunia, bila nak buat baik alasan banyak, bila buat jahat pun alasan banyak. Kalau buat jahat terpaksa nak buat macam mana kita cari makan. Itu alasan. Kalau buat baik pun ada alasan juga. Kenapa tak buat baik? Oh sebab saya sibuk, sebab sekian. Maka Allah datangkan ini semua untuk tidak lagi menjadikan manusia beri alasan. Mana ada alasan? Sebab Allah tahu semua. Dan untuk sempurnakan hujah. Kalau kata malaikat tak catat, ni semua ni ada. Sedangkan Allah Ta'ala tidak berhajat dengan Nabi yang akan menjadi saksi, bukan umat manusia, bukan semua Allah tak berhajat buku catatan. Sebab itu Allah menyebut wa huwa a'lamu bima yaf'alun. Allah amat mengetahui apa yang dilakukan oleh manusia. Tak perlu saksi. Tak perlu itu saja. Tapi kenapa Allah menyebut tentang Nabi dan saksi? Untuk tunjukkan keadilan. Untuk tunjukkan tiada hujah lagi manusia. Tak ada. Dan untuk memutuskan segala alasan. Kerana semuanya tercatat. Jadi habis. Kita kira manusia dah. Manusia tak ada lagi nak sebut alasan apa. Bahkan Allah berfirman disebut dalam satu hadis. Yang ketika mana Allah Ta'ala mengadili hamba-Nya. Lalu Allah Ta'ala berfirman, adakah malaikatku menzalimimu? Apakah ada kebaikanmu yang malaikatku tak tulis? Ada tak? Allah tanya. Dalam keadaan Allah Maha mengetahui.
Tapi manusia tak ada alasan apa. Lalu si hamba ni jawab, tidak ya Allah. Semua ditulis. Tak ada satu pun melainkan ditulis. Artinya Allah Ta'ala boleh tidak menggunakan semua ini, mekanisme ini, dengan memasukkan dan menghukumi manusia terus syurga atau neraka. Tapi Allah nak ajar keadilan. Dan Allah Ta'ala nak beri suatu hak pembelaan pada manusia. Biar habis bela. Habis dah bela dah memang salah. Dan memang buat salah. Kemudian sesudah Allah Ta'ala menyebut 2 tiupan sangkakala. Kemudian Allah menyebut apa yang berlaku, manusia dihimpunkan di padang mahsyar. Kemudian proses himpunan tadi dan keputusan yang ditentukan. Dan Allah menyebut tentang sempurnanya setiap balasan itu tanpa dizalimi sedikit pun. Maka Allah menyebut apa itu balasannya? Maka Allah memulakan dengan balasan ahli neraka. Firmanullah Ta'ala, wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara. Maka dibawa orang-orang kafir, diseret dengan serekan yang kasar, dengan keadaan yang menakutkan, dengan seburuk-buruk keadaan, kelompok-kelompok orang kafir berkumpulan-berkumpulan mengikut kekufuran mereka. Yang kufur jahat sekali, yang dilawang Nabi, bunuh Nabi, ini kelompok pertama. Akan dihimpunkan. Kan Nabi SAW menyebut sebaik sejahat-jahat manusia yang membunuh Nabi dan yang dibunuh oleh Nabi. Syarrun nas man qatala nabiyyan wa qatalahu nabi. Sejahat-jahat manusia yang dibunuh oleh Nabi, yang membunuh Nabi dan yang dibunuh oleh Nabi. Jadi kalau atau orang paling jahat siapa? Yang bunuh Nabi. Satu. Yang kedua, Nabi bunuh dia. Sebab pada Nabi, pada Rasul dia tak bunuh orang. Tapi kalau dibunuh tu jahat sangat. Dia perintah oleh Allah membunuhnya, dia jahat dia. Maka kelompok ini menjadi zumar atau zumrah, kelompok pertama yang akan masuk neraka jahanam. Diikuti kelompok-kelompok yang lain berdasarkan nilai kekufuran mereka. Yang paling sikit, yang paling rendah kejahatan mereka, last sekali. Tapi semuanya datang dengan berkelompok. Kerana manusia lazim kecenderungan mereka untuk berada pada kelompok, kumpulan. Kita kan ada kumpulan kita. Kita pun seronok pakai baju pun sama. Grup kita, ini biru-biru belaka, merah-merah belaka. Kita kat dunia lagi sudah bersikap kumpulan. Ini kumpulan surah Yasin, ini surah Waqiah. Ini kumpulan surah Al-Baqarah. Dia ada grup-grup dia ni. Ini kalau pergi mandi kahwin nampak. Ni semua kumpulan. Ini kumpulan pelayan, dia ada semua kumpulan. Memang manusia cenderung ke arah tu. Kemuncak kesukaan mereka bila mereka dapat pakaian yang sama. Seronok. Seragam sama. Yang polis seragam polis, askar seragam askar. Yang kita yang bukan polis, bukan askar, kita pun buat seragam kita. Biar sama belaka. Kerana manusia seronok macam tu. Dia rasa kuat. Bila dia berkumpulan, dia rasa kuat. Dia rasa macam dia ada kekuasaan. Maka Allah gambarkan pada hari itu berkumpulan bukan makna kuat. Khususnya kelompok yang dalam keadaan kekufuran, maka dibawa mereka dengan kelompok-kelompok ini. Hatta idza ja'uha, sehingga bila mana mereka mendatangi jahanam. Neraka jahanam. Futihat abwa-abwa, barulah dibuka pintunya yang 7. Buka. Kita tahu bahawa pintu neraka ini ada 7, maka dibukakan ke semuanya. Abwa-abwa sab'ah. Maka mereka dicampurkan. Artinya mereka diseret dengan kumpulan-kumpulan. Malaikat datang menyeret mereka. Diseret dengan kaki, tengok kejahatan mereka. Dia rantai, dia belenggu. Lalu mereka diseret dengan penuh hina. Ditengking dengan sehina-hinanya. Maka dibawa sampai ke neraka, baru dibuka. Bila buka, lalu dicampurkan kumpulan demi kumpulan. Jatuh dengan keadaan yang menghinakan. Kemudian Allah cerita lagi, waktu mana mereka mendatangi neraka, lalu malaikat penjaga neraka, itu malaikat Zabaniyah berkata, wa qala lahum khazanatuha, dan menempelak kepada mereka itu malaikat penjaga neraka, alam ya'tikum rusulun minkum, kamu ni tak ada rasul ke yang diutuskan pada kamu? Bukan tanya nak jawab. Maksudnya untuk menengking, untuk memarahi. Kamu ni tak ada rasul ke yang dihantar kepada kamu? Yatluna alaikum ayati rabbikum, yang membacakan kepada kamu keterangan ayat-ayat Tuhan kamu. Wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadha, dan memberi amaran kepada kamu pertemuan seperti ini. Tak ada maklumat ke? Bukan tanya tapi mencela. Mencela ahli neraka.
Kemudian kata Allah, qalu bala, maka ahli neraka menjawab, ada. Walakin haqqat kalimatul azabi 'alal kafir. Ada, tapi kami tidak beriman, maka ditetapkan kepada mereka azab ke atas orang yang kufur ingkar. Qila dkhulu abwaaba jahannam khalidina fiha. Maka dicela lagi mereka dengan berkata, masuklah kamu semua ke dalam neraka Jahannam, kekallah kamu semua di dalamnya. Fabi'sa maswal mutakabbirin. Inilah tempat paling buruk kepada orang-orang yang sombong. Artinya orang kafir ini Allah namakan mereka golongan sombong. Apa tidak sombongnya? Yang menciptanya lain, yang disembahnya lain. Allah yang ciptakan dia, tapi sembahnya berhala. Allah yang bagi rezeki padanya, dia berterima kasih pada berhala. Maka ini makhluk sombong. Yang tidak yang kita sebut, wa ma qadarullah haqqa qadri, pada ayat berikut sebelum itu. Mereka tidak memuliakan Allah dengan sepatutnya. Kerana mereka sombong. Orang sombonglah yang tak akan memuliakan orang. Apatah lagi memuliakan Tuhan yang sepatutnya. Maka kata Allah, inilah dia atau masuklah ataupun neraka itu seburuk-buruk balasan bagi orang yang sombong. Artinya, sebab kekufuran mereka ialah sombong. Kalau mereka berfikir, mereka merendahkan diri, nescaya mereka nampak hidayah dan petunjuk. Tapi bila sombong, tak nak dengar orang cakap, maka itulah kesudahannya. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Kemudian dibawa pula dengan penuh kehormatan, kemuliaan, kebesaran dan keagungan. Orang-orang yang bertakwa menuju ke syurga dengan berkelompok-kelompok. Berkumpulan-berkumpulan. Yang pertama ialah kumpulan terdiri daripada para nabi, para rasul. Kelompok yang kedua, kelompok para nabi. Kemudian yang ketiga, kelompok para siddiqin. Kemudian kelompok para syuhada. Kemudian kelompok para salihin. Kemudian kelompok orang-orang beriman yang lain. Kelompok-kelompok. Dengan penuh kemuliaan. Apa kata Allah? Hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha. Ketika mana mereka mendatangi syurga dalam keadaan pintu syurga yang lapang sudah siap terbuka. Kalau tuan-tuan tengok perbezaan ayat. Bila Allah menyebut dibawa ke neraka, Allah tak sebut. Allah sebut macam ni. Futihat abwabuha. Dibuka pintu neraka. Datang baru buka pintu neraka. Tapi syurga, bila Allah sebut wa futihat, ada wa. Wa futihat. Yang neraka dia sebut futihat je. Ini wa futihat. Apa beza? Bezanya ialah bila mana ahli neraka, mereka dibawa diseret ke neraka, sampai dekat neraka barulah dibuka pintu neraka. Tetapi orang beriman, mereka belum lagi ke syurga, pintu syurga sudah sedia terbuka. Mengalu-alukan dia, sedia terbuka. Macam kita lah tuan-tuan, kalau orang yang mulia nak datang kat kita, sebulan kita dah prepare. Ni ada orang mulia nak datang kat kita. Takkanlah tuan-tuan prepare 2 hari, sebulan bang kali. Dah siap semua ni. Dah siap semua menunya apa benda, sebab menghormati orang. Kata kita katakan ni ada sultan atau orang besar nak datang rumah kita. Ini ulama besar nak datang rumah kita. Kata kita dengar dia nak datang, kita dah prepare semua dah. Rumah kita basuh, kita dah siap, kenderaan ni kita dah planning semua untuk hari kebesaran kemuliaan. Perkataan wa futihat, artinya dalam keadaan sudah pun terbuka, ini panggil waul hal. Dan kadang sudah terbuka pintu syurga sebelum mereka datang lagi. Ke seluruh 8 pintu syurga. Kita tahu neraka ada 7. Syurga ada 8 pintu. Dibuka seluas-luasnya. Wa qala lahum khazanatuha, maka berkatalah penjaga syurga, salamun alaikum. Salam sejahtera ke atas kamu. Perkataan salamu alaikum ini ialah perkataan salam ialah nama Allah. Memberi maksud keamanan yang tidak ada ketakutan, tidak ada kebimbangan, tidak ada apa yang memudaratkan. Salamun alaikum. Arti Tuhan, nama Tuhan yang namanya As-Salam. Allahumma antas salam wa minkas salam. Salamun alaikum artinya keselamatan daripada Tuhanmu. Jaminan daripada Tuhanmu akan keselamatanmu ke atas kamu. Tuan-tuan kita kan akan rasa lebih confident bila orang yang jamin keselamatan kita orang yang lebih berkuasa. Yang jamin keselamatan kita polis. Lebih kita percaya daripada guard polis. Yang jamin keselamatan kita pula ni kelompok komando UTK. Lagilah kita confident. Keselamatan. Tuan-tuan ini yang jamin keselamatannya Allah. Salamun alaikum. Allah yang bersifat as-salam. Yang menyelamatkan. Yang mendatangkan ketenangan ke atas kamu.
Ini ucapan salam malaikat penjaga syurga kepada ahli syurga sebagai ucapan aluan kemuliaan. Kemudian kata malaikat ni lagi, betul, untungnya kamu. Itu. Untungnya kamu hari ini. Bertuah kamu hari ini. Beruntung kamu hari ini. Ini perkataan betul. Itu satu ungkapan bagi menunjukkan kemuliaan orang-orang yang dialukan ataupun orang-orang yang dimuliakan. Maka disebut betul sebab kamu akan masuk syurga dan kamu akan kekal dalam syurga. Maka itulah sebab kamu bertuah sangat. Apa bertuah? Masuk syurga. Kemudian kekal dalam syurga. Sebab siapa pun masuk syurga dia akan kekal. Kemudian kata malaikat lagi, fadkhuluha khalidin, masuklah kamu dengan penuh kemuliaan dalam keadaan kekal abadi. Wa qalu, dan berkatalah ahli syurga, alhamdulillahilladzi sadaqana wa'dahu. Kata ahli syurga, segala puji bagi Allah yang telah membenarkan janjinya kepada kami. Wa awrathana al-ard, dan telah mewariskan kepada kami, yang memberi kepada kami. Maksud memberi di sini memberi secara mutlak, bukan lagi pinjaman. Beri terus. Kat bumi ni kita panggil apa? Allah beri pinjam, bukan beri mutlak. Sebab itu harta kita diwarisi. Kenapa harta kita diwarisi? Sebab kita bukan pemilik mutlak. Dan sesudah diwarisi oleh anak kita, harta anak kita pula diwarisi. Adapun syurga ini, kitalah pewaris yang sebenar. Tiada lagi yang akan mewariskan kita. Kerana pemilik sebenar. Natabawwa'u minal jannati haitsu nasha'. Kami boleh bergerak ke syurga mengikut kami nak. Bebas. Bebas. Tanpa larangan, tanpa sekatan, tak ada kawasan yang tak boleh masuk. Semua bebas dalam syurga. Kita bayangkan kita kat dunia ni banyak sekatan. Dengan pasport lagi, dengan undang-undang lagi banyak. Bunyi macam melancong satu dunia tapi tak rasa bebas pun. Setiap border tu ada undang-undang. Setiap tu ada peraturan. Jadi tak bebas. Allah menyebut betapa bebasnya ahli syurga untuk bergerak di setiap tempat inci dalam syurga. Fa ni'ma ajrul amilin, dan sebaik-baik nikmat balasan kepada orang yang beramal, orang yang melaksanakan ketaatan pada Allah. Lepas memuji ahli syurga akan syurga yang mereka perolehi, lalu apa berlaku? Ahli neraka dah masuk neraka. Ahli syurga dah masuk syurga. Baik, sebenarnya siapa masuk dulu? Ahli syurga ke ahli neraka? Yang masuk dulu ialah ahli syurga. Tapi kenapa disebut dulu ahli neraka? Untuk menunjukkan keadaan yang begitu buruk. Untuk memberi amaran. Disertakan amaran dulu. Kerana jiwa manusia ini lebih takut pada amaran berbanding anugerah. Tuan-tuan, ni ayah cakap dengan anak, kalau abang dapat nombor 1, dapat basikal. Tapi kalau tak dapat nombor 1, atas belakang lah jawapan tu. Jadi asalnya kita tak apalah naik basikal kawang, tak apa. Tapi kalau dengar atas belakang tu, rotang atas belakang, itu yang takut. Maka disebut tentang amaran terlebih dahulu. Kerana manusia ni sifat mereka, dia lebih punya sifat takut berbanding sifat gembira dengan tawaran. Takut tu ada. Sebab tu tuan-tuan tengok, takut kita ni mana pernah habis takut tu ada. Tua-tua pun takut lagi. Walaupun umur lagi 2 hari, 3 hari, kalau diancam masih takut. Patutnya tak payah takut umur awak 2-3 hari. Dah lah kecil manis, ada darah tinggi, ada kecil manis. Takut lagi. Seperti itu manusia. Dia kekal ada sifat takut. Kan itu kita lihat dalam Al-Quran, Allah mengancam ancaman yang kuat tentang neraka. Untuk manusia ini melihat ketakutan yang dahsyat ini. Kerana itu diutamakan disebut dulu neraka, kemudian boleh disebut syurga. Tapi yang masuk dulu syurga di syurga. Syurga selesai dulu habis, boleh ini. Bila selesai pengadilan Allah, yang syurga masuk syurga, yang neraka masuk neraka, maka orang beriman memuji Allah atas kurniaannya. Maka orang kafir pula mengeluh dengan perkataan mereka, kaulah kami dapat hidayah, kaulah kami dengar rasul, kaulah kami hidup balik. Begitu mereka merakit ucapan-ucapan ta'assuf, ucapan-ucapan kekecewaan, penyesalan mereka, ditambah dengan azab mereka. Kemudian Allah menyebut apa berlaku selepas itu. Wa taral malaikata, kamu akan melihat malaikat ketika itu wahai Muhammad, yakni ketika selesai hisab, hafina min haulil arsy, berkeliling di sekitar arsy Allah, yusabbihun, sentiasa bertasbih bihamdi rabbihim, dengan memuji Tuhan mereka.
Pada malaikat bertasbih bukan sebagai taklif, tapi dia panggil taladzuz. Laisa taklifan wa innama taladzuzun ataupun taladzuzan. Malaikat ni bila dia menyebut nama Allah bukan taklif, bukan dia diperintahkan untuk sebut, tapi kerana seronok sebut. Menyebut nama Allah pada hari akhirat kelak benda paling seronok sekali. Benda yang paling disukai. Malaikat bukanlah makhluk dipanggil mukallaf. Malaikat melakukan semua ibadat kerana kelazatannya. Kelazatannya. Menikmati. Maka Allah Ta'ala menyebut bagaimana malaikat ini mengucapkan bertasbih dengan memuji Allah SWT. Wa qudiya bainahum bil haqq. Ketika mana selesai penghakiman hamba-hamba Allah dengan sebenar, maka seluruh malaikat ini dan demikian orang beriman berkata, lepas habis belaka ni habis. Akan malaikat keliling aras memuji Allah dengan penuh kelazatan. Dan ketika itu kan dah tamat pengadilan manusia, ketika itu orang beriman dan malaikat berkata, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan sekian alam. Ini lafaz puji yang teragung. Lafaz puji yang teragung menyebut Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tuan-tuan, kita sebut Alhamdulillah cantik. Tapi menyebut Alhamdulillahi Rabbil Alamin sesempurna pujian kepada Allah. Segala puji bagi Allah Tuhan sekian alam. Dan itulah bacaan Fatihah kita. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Tuhan pemilik kepada seluruh alam. Apa itu maksud alam? Selain daripada Allah. Dipanggil alam. Masih wallah. Lain pada Allah semua namanya alam. Malaikat tu alam. Binatang tu alam. Manusia tu alam. Jin tu alam. Tumbuh-tumbuhan alam. Planet-planet ni semua alam. Semua disebut alam. Dan Allah lah Tuhan sekalian alam. Wallahu mustawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.